Jom kita borak tentang sistem kerajaan di Malaysia. Kita tahu bahawa Malaysia mempunyai 3 jenis kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Mari kita mulakan dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan merupakan kerajaan pusat yang berpangkalan di Putrajaya dan ianya diketuai oleh Perdana Menteri. Peranan kerajaan persekutuan adalah memperjuangkan pelbagai isu seperti ekonomi, sosial, keselamatan, pendidikan, kesihatan dan banyak lagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi tempat di mana mereka merancang segala-galanya secara sistematik. Setiap kementerian diketuai oleh menteri yang dilantik dalam kalangan ahli parlimen dan senator oleh Perdana Menteri dan diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malaysia menggunakan sistem raja berperlembagaan dan sistem parlimen Westminster yang dipecahkan kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Semua ini kami ada terangkan sedikit sebanyak dalam episod sebelum ni. Ahli parlimen dalam Dewan Rakyat dan senator dalam Dewan Negara membuat keputusan untuk kerajaan pusat. Maklumlah, kerajaan persekutuan ni punyalah banyak kementerian yang bekerja keras demi negara dan rakyat. Mereka tak cuma fokus pada satu aspek, tapi meliputi pelbagai bidang seperti ekonomi, sosial, keselamatan, pendidikan dan juga kesihatan. Jadi, kementerian-kementerian ini seperti pasukan superhero yang berusaha untuk menjaga keharmonian dan juga kemajuan negara. Ada banyak kementerian dalam senarai terkini. Ada Kementerian Kewangan yang terlibat dalam isu duit dan bajet negara. Ada juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang bertanggungjawab untuk membangunkan kawasan luar bandar. Kerajaan kita juga tak mengetepikan industri seni, warisan kebudayaan dan pelancongan menerusi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kemudian ada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang menjaga kebajikan dan kemajuan petani kita dan memastikan bekalan makanan semua cukup dan kita semua tak kelaparan. Kementerian-kementerian ini bukan semua sama dari zaman kemerdekaan. Ada kementerian yang baru saja dibuka. Contohnya, kementerian yang berkaitan dengan perubahan iklim. Perdana Menteri memulakan kerja beliau setelah dilantik dengan melantik kabinet dan jemaah kementerian. Portfolio atau jenis-jenis kementerian juga berubah mengikut keperluan dan perhatian Perdana Menteri. Tapi, Perdana Menteri pun tak suka hati je nak buka kementerian baru. Kerana tindakan ini adalah berdasarkan undang-undang iaitu Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969. Itulah sedikit cerita tentang kerajaan pusat. Mereka berperanan sebagai pihak berkuasa tertinggi di Malaysia menjalankan urusan negara dan memastikan segalanya berjalan lancar. Let's go! Seterusnya kita ada kerajaan negeri yang mana 13 negeri di Malaysia mempunyai kerajaan negeri masing-masing. Ini adalah kerajaan yang dipilih melalui pilihan raya dan dipimpin oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Bagi negeri Sabah, kerajaan negeri dianggotai oleh Ketua Menteri dan Menteri-Menteri. Sementara negeri Sarawak diketuai oleh Premier dan ahli mesyuarat digelar sebagai menteri. So jom kita sambung dengan cerita tentang kerajaan negeri. Ada 13 negeri yang memiliki kerajaan sendiri dalam Persekutuan Malaysia dan benda ni penting untuk korang faham. Negeri-negeri ini mengguna pakai sistem Westminster sama macam kerajaan pusat. Setiap negeri mempunyai Dewan Undangan Negeri yang macam parlimen lah tapi version negeri. So, Ketua Kerajaan bagi 13 negeri di Malaysia dipimpin oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri bergantung kepada siapa yang jadi Ketua Kerajaan mereka, sama ada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Mengikut Perkara 73 hingga 79 Perlembagaan Persekutuan, Badan Perundangan Negeri diberi kuasa untuk membuat undang-undang dalam banyak perkara. So, diorang boleh buat undang-undang mengenai tanah, kerja-kerja awam, kerajaan tempatan, pertanian dan perhutanan, undang-undang Islam dan juga cuti umum. So, jangan main-main dengan Badan Perundangan Negeri ni. Kita nak cuti pun kena follow keputusan diorang tau. It is what it is. It is what it is. Sementara itu, Eksekutif Negeri pula memegang kuasa pentadbiran atas perkara-perkara yang boleh diwakilkan oleh Badan Perundangan Negeri. Eksekutif ini adalah orang-orang macam Esko dan jabatan-jabatan kerajaan negeri. Banyak, ada yang berkaitan dengan belia, tanah, pertanian, perdagangan, agama dan macam-macam lagi lah. Kalau nak kasih lagi simple, Eksekutif negeri ni macam kabinet atau kementerian versi negeri. Cerita kerajaan negeri memang menarik dan juga penuh drama. Ada pertarungan kuasa, keputusan yang mengejutkan dan kadang-kadang ada perdebatan hangat.
Akhir sekali, kita ada kerajaan tempatan. Ini ialah kerajaan di peringkat ketiga dalam sesuatu sistem kerajaan di Malaysia. Mereka berkuasa untuk mengenakan cukai dan permit yang terhad seperti cukai pintu dan permit penjaja. Tapi kita kena ingat bahawa kerajaan tempatan ini dibentuk melalui pelantikan kerajaan negeri. Ahli majlis yang dipilih akan diketuai oleh Datuk Bandar atau yang di-Pertua Majlis. Kerajaan tempatan merupakan peringkat paling rendah dalam sistem kerajaan di Malaysia. Mereka menguatkuasakan undang-undang kecil atau yang sering kita sebut bylaws kepada penduduk dalam kawasan mereka. Ini bagi memastikan korang semua patuh dengan undang-undang kecil ni kalau tak nak kena kejar dengan diorang, okey? Melalui Akta Parlimen, terdapat 4 jenis kerajaan tempatan yang diwujudkan. Ada bandaraya dengan Dewan Bandarayanya, ada juga bandar dengan majlis perbandarannya, ada juga luar bandar dengan majlis daerahnya dan jangan lupa kawasan khas dengan perbadanan atau PBT-nya. Banyak betul jenisnya. Confirm korang pun mesti pernah jumpa diorang ni dekat mana-mana daerah ataupun bandar kan. Biasanya, pegawai tertinggi dalam kerajaan tempatan dipanggil Datuk Bandar untuk bandaraya dan yang di-Pertua Majlis atau Presiden untuk kawasan perbandaran dan majlis daerah. Diorang ni semua dibentuk dan dilantik menerusi kerajaan negeri. Ahli majlis yang dipilih akan diketuai oleh Datuk Bandar atau yang di-Pertua Majlis. Tugas ahli majlis pun menarik. Diorang jadi penyampai berita dan jurucakap kerajaan tempatan. Diorang juga bertanggungjawab membentuk dasar-dasar kerajaan tempatan, menyimak kemajuan pengurusan, pentadbiran dan tak lupa membuat meluluskan undang-undang kecil. Jadi, jangan main-main dengan mereka. Walaupun bukan ahli parlimen ataupun adun, tapi diorang ada kuasa untuk ubah kehidupan kita. Kerajaan tempatan pun seronok juga. Contohnya, mengawal kebersihan dan keselamatan. Kerajaan tempatan juga bertanggungjawab untuk membina pasar, ruang perniagaan, tempat-tempat berjaja. So, diorang pun ada tanggungjawab menyediakan padang rekreasi, parit, saluran najis, tali air dan kawasan banjir. Boleh kata diorang ni macam pakar dalam menghadapi segala bencana alam. Tak lupa juga kerajaan tempatan bertanggungjawab membuat perancangan penggunaan tanah. Jadi, kalau nak beli rumah atau tanah, pastikan dapat kelulusan mereka. So, itulah sedikit cerita mengenai kerajaan tempatan. Walaupun kecil, diorang ni memang punya peranan penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan tempatan kita. So, itulah dia perbezaan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kita harus tahu mengenai semua ini supaya kita dapat memahami bagaimana sistem kerajaan Malaysia berfungsi. Penting untuk kita tahu perbezaan ini supaya tidak ada masalah lagi dan keperluan di tempat kita ni. Kita tahu siapa kita nak cari nanti kan? Contohnya, kalau ada masalah sampah berlonggok ke, cepat-cepat cari ahli majlis dalam kawasan kita untuk mereka selesaikan.